Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Liz Halima Ajiawangkana, pegawai SI Partner Plus PPD Beaufort, akan membentangkan amalan baik SIP Partner Plus dan SISC Plus PPD Beaufort dalam selia bantu coaching and mentoring menggunakan pendekatan 3S Plus dalam memotivasi dan memantapkan pengurusan sekolah. Sebagai pengenalannya, jika kita lihat KPM berhasrat dalam merealisasikan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM, iaitu dengan cara memberikan latihan kemahiran dan pembangunan kualiti yang berterusan kepada para pemimpin melalui bimbingan coach atau rakan bimbingan. Oleh itu, sudah tiba masanya pihak-pihak yang ada kaitan dengan institusi pendidikan perlu menyediakan ekosistem pembelajaran yang dapat menggalakkan pemikiran kreatif dalam kalangan guru dan murid untuk mencapai lonjakan sarjana, seperti mana yang disebutkan dalam buku Panduan Transformasi Daerah Mazlan Muhammad 2013. Rentetan dari perkara ini, maka saya telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan pendekatan yang lebih baik dalam sesi bimbingan selia bantu coaching and mentoring dengan pendekatan merapatkan lagi hubungan, membina repo, membina keyakinan dan kepercayaan serta daya saing dalam membangunkan pengurusan. Isu utama pada mulanya saya menjawat jawatan SI Partner Plus ini, saya melihat beberapa isu dalam pengurusan segelintir pengurus kita. Antaranya, kurang daya saing antara pengurus sekolah ketika itu, kurang motivasi dalam memantapkan pengurusan, dan ada yang kurang proaktif dalam perkara-perkara tertentu. Data ini saya kutip dan kumpul melalui dua kaedah, iaitu pemerhatian dan pemeriksaan dokumen, iaitu semasa lawatan di lapangan dan analisis peperiksaan awam, juga ujian dalaman, serta laporan SKPM G2 ataupun SKPM disebut sebelum ini. Apa yang dikatakan coaching and mentoring itu? Coaching merupakan proses membantu seseorang mengeluarkan potensi diri bagi memajukan dan membuat anjakan yang positif kepada diri. Mentoring, apa dia mentoring itu? Mentor berasal dari mitologi Yunani yang menjelaskan hubungan antara orang yang lebih berpengalaman dalam menunjuk ajar, proses membantu individu yang lebih kurang berpengalaman atau baru dalam sesuatu bidang. Tapi di sini kami lebih menekankan tentang coaching. Coaching and mentoring adalah satu pendekatan yang relevan pada abad ini dan dipercayai berkesan dalam membantu pembangunan pendidikan dan meningkatkan motivasi kalangan pemimpin. Matlamat kita ada dua, satu matlamat khusus, satu pula matlamat umum. Matlamat khusus adalah bagi menjawab isu atau persoalan yang dikemukakan dalam amalan ini. Pertama, meningkatkan daya saing dalam kalangan pemimpin sekolah. Yang kedua, memotivasikan PGB dalam memantapkan pengurusan, dan seterusnya meningkatkan komitmen dan daya kreativiti PGB dan guru.
Secara keseluruhan, kita ingin memastikan dengan tercapainya matlamat khusus dan kita mengharapkan kita juga boleh meningkatkan prestasi sekolah dalam 3 bidang utama, iaitu kurikulum, co-curriculum dan juga bidang HEM, serta menjadikan sekolah tempat yang kondusif bagi pelajar dan warganya, serta boleh menggalakkan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan masyarakat luar ataupun komuniti. Melihat kepada kerangka pendekatan CNM kita. Okey, bila kita melihat kerangka ini, 3S, apa sebenarnya 3S plus ini yang saya ketengahkan? Pendekatan 3S ini, 3S plus ini merupakan kemahiran-kemahiran atau skills yang perlu ada semasa bimbingan selia bantu dijalankan di sekolah. 3S plus ini yang pertama merujuk kepada soft touch skill, ya, skill di sana. Yang kedua, friendship skill. Dan ketiga, collaboration skill. Skill ini atau kemahiran-kemahiran ini boleh memotivasikan pengurus dan memantapkan pengurusan. Pendekatan 3S dalam CNM ini, kita lihat bagaimana. Soft touch skill, bagaimana kita menyentuh hati ataupun bagaimana kita boleh mengambil hati pengurus sekolah, iaitu dengan menggunakan teknik terbaik untuk mengikut situasi, ya. Contohnya, kalau kita cuba berkomunikasi, berkomunikasilah dengan baik. Kita perlu jadi pendengar yang aktif. Benalah keyakinan pengurus, beri mereka motivasi yang tinggi, berikan pengiktirafan, penghargaan atau pujian meskipun sekecil ucapan secara lisan. Sentuh hati PGB sebaiknya. Seterusnya, friendship skill, ya, iaitu kemahiran dalam persahabatan. Kita cuba meletakkan diri kita sebagai seorang kawan. Jadikan mereka sebagai partner kita, kawan terbaik kita. Jaga kerahsiaan mereka, jalin komunikasi yang baik, menjaga batas pergaulan, memartabatkan mereka sebagai pengurus dan jadilah rakan yang setia. Collaboration skill pula, di mana kita mempunyai kemahiran berkolaboratif dengan orang lain, ya. Benalah kerjasama dengan tim, kuatkan teamwork kita dalam selia bantu. Biasanya saya berkolaboratif dengan pegawai-pegawai SISC Plus dan pegawai-pegawai di unit-unit lain ataupun sektor yang lain. Kita merancang aktiviti atau program dengan sistematik dan melaksanakannya bersama-sama tanpa tekanan, dengan persefahaman yang tinggi, permuafakatan dan cuba memahami kehendak tim kita dan koci kita. Apa pula yang dikatakan plus yang saya letakkan dalam pendekatan ini? Plus atau tanda tambah ini bukan kerana SIP ada plus, ya. Tetapi sebenarnya tanda plus atau tambah bermaksud apa-apa juga perkara yang menjadi nilai tambah kepada 3 kemahiran yang menjadi asas pendekatan coaching and mentoring itu tadi. Contohnya seperti kemahiran menganalisis data, kita ada kemahiran motivasi, kita sentiasa meningkatkan pengetahuan dalam bidang pengurusan, maupun kemahiran inovasi atau apa-apa sahaja kemahiran yang berkaitan dengan pengurusan yang boleh kita sajikan kepada mereka
dan pengurus-pengurus ini pula boleh mengaplikasikannya dalam pengurusan sekolah. Intervensi dalam coaching and mentoring ini, apa yang kita lakukan dalam pendekatan 3S Plus ini, kita selia bantu secara individu dan kita juga membantu mereka secara berkolaboratif dengan rakan-rakan yang lain. Seterusnya, kita cuba mengumpul isu-isu yang sama dan kita cuba selia bantu mereka secara berkelompok dengan merancang dan melaksanakan program ataupun aktiviti. Dalam selia bantu coaching and mentoring ini, kita memang melaksanakannya berasaskan sistem GROW. Apa itu GROW? Iaitu satu kitaran lengkap pelaksanaan bimbingan CNM, sistem kita ya, dalam coaching and mentoring itu. G, goals, ya, iaitu matlamat atau sasaran yang mana kita perlulah menarik perhatian coachi dengan persoalan-persoalan ke arah pernyataan matlamat mereka, supaya mereka boleh menyatakan tentang matlamat mereka. R, iaitu reality. Kita cuba untuk menimbulkan persoalan untuk mengetahui reality. Apakah situasi sebenar yang berlaku? Apa keadaan sebenar yang berlaku dalam organisasi itu? Seterusnya, O, option. Option pula, kita cuba merangsang untuk pelbagai pilihan untuk tindakan coachi, atau kita cuba mencungkil beberapa alternatif pilihan bagi menyelesaikan isu tersebut. W ataupun way forward, kita cuba membawa pengurus-pengurus ini untuk memikirkan apa sasaran seterusnya atau apakah tindakan yang akan diambil oleh sekolah untuk menangani sesuatu masalah. What next? Okey, apabila kitaran GROW selesai dan organisasi sekolah melaksanakan intervensi untuk menangani isu dengan sebaik mungkin, sudah tentu ada hasil yang boleh dituai. Jadi, kita merasakan ada impak yang baik. Yang jelas kita nampak PGB memberikan komitmen yang tinggi. Komitmen PGB meningkat. Kita melihat keyakinan diri mereka tinggi dan mereka rasa termotivasi. Kita juga melihat bahawa mereka begitu proaktif dan berdaya saing, sehingga kan mereka sentiasa menghantar atau post kejayaan-kejayaan mereka atau program dan aktiviti mereka di media sosial seperti WhatsApp group, Telegram maupun Facebook. Ya, jadi kita melihat mereka ini boleh menjadi sebagai perancang dan pelaksana yang baik. Apabila matlamat khusus itu impak kepada PGB berlaku, kita mengharapkan impak seterusnya kepada yang lain, semuanya akan bertambah baik. Baik dari segi kemenjadian guru, kemenjadian murid ataupun sekolah yang berkualiti. Kita melihat PDPC guru semakin berkualiti, ya, berasaskan PAK 21, berdaya saing dan mereka juga berinovatif. Murid pula, kemenjadian murid dapat dilihat dari segi prestasi, disiplin dan sahsia mereka. Sudah tentu sekolah juga menunjukkan keceriaan persekitaran, kelas ceria dan kondusif. Bagaimanakah kita mengetahui peningkatan pencapaian ini?
Ya, kita cuba buat pemerhatian dan semakan data seperti mana yang saya katakan tadi. Pada mulanya saya buat catatan dalam buku catatan bimbingan harian SI Partner Plus semasa lawatan. Kemudian saya ubah suai sikit, masukkan dan bina satu instrumen dengan menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Dan akhirnya di paparan ini adalah kad pencapaian pengurusan yang saya buat terkini. Ya, maksudnya inovasi yang terkini yang saya namakan kad pencapaian pengurusan. Saya bina dengan bantuan daripada pegawai SIAC Plus jugalah. Kami berkolaboratif, iaitu Encik Abdul Ghani Haji Kambar. Kredit untuk beliau. Seterusnya, catatan pencapaian pengurusan ini kita fokuskan kepada 5 perkara, ya, iaitu kepimpinan instruksional, plan strategik, PKS SKPM, sistem file dan pembelajaran abad ke-21. Catatan kad pencapaian ini mengikut zon, ya, sekolah-sekolah mengikut zon. Kita lihat pula graf impak secara keseluruhan, di mana kita fokuskan dalam 5 aspek yang saya nyatakan tadi. Kutipan data pemerhatian mendapati tiada pengurusan yang mendapat skala 1 lah. Memang PGB kita ini PGB yang baik-baik semuanya. Hanya 3 buah sekolah pernah mencapai skala 2 tahun 2017. Kemudian tahun-tahun berikutnya lebih 15 hingga 20 lebih buah sekolah mencapai skala 3 dan skala 4. Kedua-dua skala ini lebih dominan dalam graf dan ini menunjukkan pencapaian pelibatan dan pengurusan sekolah yang semakin baik. Dan lebih 10 hingga 15 buah sekolah mencapai skala 5. Kalau ikut dalam description rubrik saya tu, skala 5 merupakan pencapaian yang tertinggi, ya, pengurusan sekolah yang amat sempurna. Okey, kebanyakan pengurusan sekolah bertambah baik dari setahun ke setahun. Kebanyakannya, ya, walaupun ada yang masih lagi lah ada di peringkat 3 dan 4 lagi. Okey, gerakan program yang dibuat oleh PPD khususnya boleh memotivasikan pengurus-pengurus ini. Okey, nilai tambah dan cabaran kepada SI Partner Plus dan SIAC Plus ni apa dia? Coaching and mentoring ini telah mengajar kita erti bersabar, memahami sikap manusia yang pelbagai dan kita cuba untuk kena tahan hatilah. Okay? Kemudian menghargai erti persahabatan, mengekalkannya dengan cara yang terbaik. Banyak pengalaman dan amalan yang kita dapat, ya, yang dikongsikan oleh PGB. Jadi kita bawa pula kongsikan kepada sekolah ataupun pengurus yang lain. Kepuasan dapat menanamkan sikap integriti dan keikhlasan melihat pelbagai ragam manusia dalam pengurusan. Ada yang tidak berpuas hati dalam tahap dia ingin terus maju dan ada yang begitu bersemangat. Kemudian membawa kita muhasabah diri, meramal dan merancang apakah lagi yang terbaik untuk diri kita dan organisasi sekolah. Okey, cabaran pada awal kita menjadi SI Partner Plus ini, segelintir kecil yang kurang menerimalah kehadiran kumpulan ini, ya. Tetapi akhirnya kita menjadi rakan yang baik, ya.
grade pengetua yang tinggi berbanding dengan pegawai-pegawai kita, dan tetapi ada juga GB yang guru besar yang rendah diri kerana grade mereka lebih rendah berbanding dengan guru-guru di bawahnya. Pengalaman sebagai PGB memang kita tiada. Kekangan masa selalu berlaku apabila ada aktiviti program yang dijalankan oleh KPM, JPN dan PPD yang tiba-tiba. Kursus seperti bengkel, laporan-laporan untuk aktiviti luar daripada CNM ini. Ada juga kalanya arahan bertindan dan tidak seragamlah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rumusannya dengan menggunakan pendekatan teknik 3S Plus ini, coaching and mentoring telah memberikan kesan dan impak yang positif kepada PGB, pengurus-pengurus sekolah dan guru-guru, juga pelajar sekolah masyarakat amnya. Walau bagaimanapun, pegawai SIP Partner Plus ni, SI Partner Plus ini hanyalah sebagai pengantara dan rakan yang memberikan bantuan. Kekuatan pada pengurus sekolah dan warganya, warga dalam sekolah itu yang menjadi sumber utama kemajuan sekolah. Kita hanya boleh memotivasi dan mendorong mereka. Dalam konteks sekolah, seperti mana yang diperkatakan oleh Rahimah Haji Ahmad tahun 2000. Dalam konteks sekolah, pengetua merupakan orang yang bertanggungjawab menentukan keberkesanan sesebuah sekolah. Harapan dan penambahbaikan. Saya mengharapkan coaching and mentoring melalui pendekatan 3S Plus ini akan melestari pengurusan berkualiti. Untuk mencapai sekolah berkesan, pembangunan kemahiran dan kualiti pengurusan perlu diperkasakan. Kepemimpinan dalam sesebuah sekolah yang berkesan perlu dilihat melalui perspektif yang lebih luas. Pendekatan 3S Plus ini akan saya tambah baik dengan innovation tools yang sudah mula saya rangkakan. Okey, gambar-gambar, ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan 3S Plus tadi, ya. Kita cuba menunjukkan soft touch skill, friendship skill dan collaboration skill, ya, dan juga kemahiran-kemahiran lain yang kita bawa lah. Okey, gambar seterusnya menunjukkan kualiti yang semakin baik bagi kelas, persekitaran sekolah, tools untuk PAK 21, juga kemenjadian murid. Sebagai penutupnya, sekolah yang berkesan berpaksikan kepada membina komuniti dan hubungan dengan orang lain. Abdul Syukur, 1998. Salam SIP Partner Plus, jauh di mata, dekat di hati. Salam PPD Beaufort the Great, bersama melakar kegemilangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.